Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita berjumpa sekali lagi dalam channel Cikgu Hasnul. Kali ini kita akan membincangkan mata pelajaran matematik tambahan tingkatan 4 bab 8 vektor. Dalam silibus baharu KSSM, bab vektor diajar dalam tingkatan 4, manakala dalam silibus KBSM ia diajar dalam mata pelajaran matematik tambahan tingkatan 5. Video ini saya telah bahagikan kepada 3 bahagian. Jadi kita akan bincangkan pengenalan kepada vektor dalam bahagian yang pertama. Untuk standard kandungan yang pertama iaitu 8.1 vektor dengan standard pembelajaran 8.1.1 membanding beza dan mengenal pasti vektor dan skala. Jadi apakah perbezaan antara kuantiti vektor dan skala? Secara tarifannya, vektor ialah kuantiti yang mempunyai magnitude dan arah. Manakala skala ialah kuantiti yang mempunyai magnitude sahaja tanpa mempunyai arah. Untuk perwakilan ataupun tata tanda, iaitu bagaimana kita menulis vektor nanti. Jadi simbol kuantiti akan ditulis dengan huruf yang gelap ataupun bold. Sebagai contoh, kalau huruf kecil kita lihat di sini vektor A. Huruf A tersebut akan digelapkan ataupun vektor AB. Cara yang kedua, kita akan menulis anak panah di atas simbol. Sebagai contoh, vektor AB di mana huruf A dan B dan atasnya terdapat anak panah. Begitu juga dengan XY. Yang ketiga, kita menulis dengan menggunakan simbol tilde di bawah vektor tersebut. Vektor dengan simbol huruf kecil seperti A dan akan terdapat simbol tilde di bawah vektor tersebut. Untuk video ini saya menggunakan simbol garis di bawah ataupun underline kerana tiada simbol tilde pada equation editor. Okey, untuk kuantiti skala, simbol atau kuantiti ditulis hanya dengan menulis huruf AB, iaitu suatu garis yang menghubungkan titik A dan B, ataupun huruf T kecil, biasanya dirujuk sebagai masa, ataupun huruf E. Okey, bagaimanakah vektor ditulis? Okey, yang pertama terdapat arah ataupun simbol positif atau negatif di hadapannya dan diikuti dengan nombor dan unit. Sebagai contoh, negatif 30 meter per saat, iaitu lajunya 30 meter per saat menghala ke kiri. Simbol negatif di hadapan nombor tersebut menunjukkan ia mempunyai arah iaitu menghala ke kiri. Manakala untuk skala hanya ditulis dalam bentuk nombor dan unit sahaja. Sebagai contoh, laju iaitu 30 meter per saat hanya mempunyai magnitude dan unitnya sahaja. Berikut adalah contoh-contoh bagi vektor. Okay, sebahagian daripada contoh untuk vektor iaitu sesaran, berat, seretan, daya, momentum, pecutan, hal laju, daya angkat. Dan sebahagian daripada contoh untuk kuantiti skala iaitu masa, jarak, jisim, luas, ketumpatan, kerja, suhu, laju, tenaga dan kuasa. Seterusnya kita lihat contoh yang pertama. Nyatakan sama ada setiap kuantiti berikut merupakan kuantiti vektor, kuantiti skala atau bukan kedua-duanya. Berikan justifikasi anda. Kita lihat ada 4 contoh diberi. Okey, contoh yang pertama iaitu contoh A, suhu badan Alia ialah 37 darjah Celsius. Jadi ini adalah kuantiti skala. Kerana kuantiti suhu hanya mempunyai magnitude sahaja. Jadi ditunjukkan di situ hanyalah 37 darjah Celsius. Untuk situasi yang kedua, Martin menunggang motosikalnya dengan laju yang tinggi. Ini tidak boleh dipanggil sebagai kuantiti vektor ataupun skala. Kerana kuantiti laju itu tidak mempunyai magnitude dan arahnya. Dalam pernyataan tersebut hanya menyatakan bahawa Martin menunggang motosikalnya dengan laju yang tinggi. Okey, tiada magnitude dan juga arah. Untuk situasi yang ketiga, kereta mainan kawalan jauh yang dimainkan oleh Razwan bergerak ke arah timur dengan hal laju 0.6 meter per saat. Okey, ini adalah kuantiti vektor. Kerana kuantiti hal laju itu mempunyai magnitude iaitu 0.6 meter per saat dan arah iaitu menghala ke timur. Untuk situasi yang keempat, Hadif membaling bola dengan daya yang kuat ke arah kiri. Maka ini adalah bukan kuantiti vektor atau skala seperti mana contoh B tadi. Kuantiti daya itu mempunyai arah ke kiri tetapi tidak mempunyai magnitude. Okey, jadi hanya ada arah sahaja tanpa magnitude. Jadi tidak boleh dipanggil sebagai skala ataupun vektor. Seterusnya, standard pembelajaran 8.1.2 mewakilkan vektor menggunakan temiring garis berarah dan tata tanda vektor serta menentukan magnitude dan arah vektor. Jadi kali ini kita akan mewakilkan vektor dengan temiring garis berarah.
Jadi ini dipanggil sebagai tembiring garis dan mempunyai arah. Okey, panjang garis menentukan magnitude vektor tersebut. Yang ini dipanggil sebagai magnitude, iaitu panjangnya. Dan arah diwakili oleh anak panah menentukan arah vektor tersebut. Titik awal ialah titik permulaan bagi tembiring garis tersebut. Dan titik terminal ialah titik pada penghujung tembiring garis berarah tersebut. Contohnya, sesaran penerbangan 226 km ke arah timur dari Kota Kinabalu ke Sandakan ditunjukkan dalam rajah di sebelah. Jadi di sebelah kita lihat dari titik A ke titik B dan terdapat satu anak panah pada suatu tembiring garis. Yang ini dipanggil sebagai satu tembiring garis berarah. Jadi petunjuk dia ialah titik awal A mewakili Kota Kinabalu. Okey, jadi titik A tersebut adalah Kota Kinabalu. Titik terminal B mewakili Sandakan dan satu unit mewakili 50 km. Jadi selepas ini kita akan nampak simbol mata angin pada rajah vektor. Seterusnya, untuk tata tanda vektor, bagaimana kita menulis vektor? Okey, untuk vektor yang menghubungkan titik A ke B ataupun diwakili oleh satu vektor A, okey, vektor boleh ditulis dalam beberapa bentuk seperti yang saya telah sebutkan sebelum ini, iaitu untuk huruf kecil akan ada simbol tilde di bawahnya, manakala magnitude-nya pula akan terdapat simbol modulus pada vektor tersebut. Begitu juga dengan simbol A yang digelapkan atau bold. Okey, sama juga dengan magnitude. Simbol untuk magnitude ataupun panjang vektor tersebut diwakili oleh simbol modulus. Okey, untuk vektor AB, apabila kita menggunakan huruf besar yang menghubungkan kedua-dua titik, maka kita akan tuliskan anak panah pada bahagian atas huruf tersebut. Okey, begitu juga dengan vektor AB dalam tulisan gelap ataupun bold. Okey, untuk vektor AB, arah dari titik A ke titik B. Jadi maksudnya apabila dimulakan dengan huruf A, bermakna vektor tersebut menghala dari A ke B. Manakala untuk vektor yang berlawanan arah, vektor berarah dari titik B ke titik A dikenali sebagai vektor negatif bagi vektor AB. Jadi kita rujuk semula kepada vektor yang asal, iaitu vektor A ke B ataupun vektor AB. Maka apabila arahnya berlawanan, ia dirujuk sebagai vektor negatif kepada vektor AB tersebut. Jadi vektor BA, iaitu dari B ke A, ialah negatif bagi vektor AB. Ataupun boleh juga ditulis sebagai vektor BA sama dengan negatif vektor A. Jadi untuk kita menyebut vektor, apabila kita ketahui bahawa simbol tersebut mewakili vektor, maka dalam sebutan kita perlu menyebut sebagai vektor. Seterusnya contoh 2. Lukis dan labelkan setiap vektor berikut dengan menggunakan tembiring garis berarah. Soalan A, magnitude vektor MN dengan magnitude 5 unit ke arah timur. Okey, soalan B, vektor W dengan magnitude 4 punca kuasa 2 ataupun 4 set 2 unit ke arah tenggara. Untuk soalan A, titik awal M dan titik terminal N. Jadi kalau kita lihat di sini, vektor MN bermula dari titik awalan M dan titik terminalnya N dengan jarak 5 unit ke arah timur, iaitu ke kanan. Jadi apabila kita lukiskan vektor MN dengan 5 unit ke arah timur, jadi setiap satu petak diwakili oleh satu unit. Jadi kita akan lukiskan satu garis lurus yang menghubungkan M ke N dengan jarak 5 unit menghala ke arah timur ataupun ke kanan. Soalan B, arah tenggara menghasilkan sudut 45 darjah di bawah garis mengufuk. Okey, bila kita imbas kembali apa yang kita telah pelajari dalam mata pelajaran geografi, okey, arah tenggara ialah 45 darjah di bawah garis mengufuk timur. Okey, jadi dengan jarak 4 set 2 unit, maka kita perlu menggunakan teorem Pythagoras untuk mendapatkan apakah jarak mengufuk dan mencancangnya. Jarak dalam arah X dan dalam arah Y. Jadi untuk jarak 4 set 2 unit, itu adalah hipotenus dengan sudut 45 darjah. Bermaksud jarak mengufuk dan mencancangnya adalah sama. Dengan menggunakan teorem Pythagoras, kita akan memperoleh X sama dengan 4 unit. Jadi kita akan melukis 4 unit ke arah kanan, kemudian 4 unit ke bawah. Jadi kita sambungkan kedua-dua titik tersebut yang akan menghasilkan magnitude 4 set 2 unit ke arah tenggara. Contoh 3,
Tentukan magnitude dan arah bagi setiap vektor berikut dengan tata tanda vektor yang betul. Okey, jadi sekarang ni kita telah diberikan dengan satu vektor iaitu vektor V yang menghala dari kanan ke kiri. Okey, untuk mata angin sebagai rujukan kita boleh lihat di bawah dari kanan ke kiri bermaksud menghala ke arah barat. Jadi magnitude bagi vektor V ialah 8 unit. Jadi jika kita kira kat sini 8 unit 1 2 3 4 5 6 7 8. Dan arah bagi vektor V ialah ke barat, iaitu menghala ke kiri. Jadi 8 unit ke arah barat. Untuk soalan B, kita telah diberikan dengan vektor JK, iaitu dari J ke titik K. Berdasarkan mata angin kita dapat lihat vektor tersebut mempunyai arah ke barat laut. Jadi kita bergerak 6 unit ke atas dan seterusnya 6 unit ke kiri. Jadi magnitude bagi vektor JK dengan menggunakan teorem Pythagoras, kita boleh kira punca kuasa 2 bagi 6 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. Maka magnitude vektor JK ialah 6 serd 2 unit. Manakala arahnya ialah ke barat laut. Seterusnya, standard pembelajaran 8.1.3 membuat dan mengesahkan konjektur tentang sifat-sifat pendaraban vektor dengan skala. Jadi sifat-sifat vektor KA. K dipanggil sebagai skala didarab dengan vektor A. Terdapat 3 sifat bagi vektor KA. Yang pertama ialah apabila K lebih besar daripada kosong ataupun positif. Jadi magnitudenya ialah apabila K didarab dengan magnitude vektor A dan arahnya sama dengan arah vektor A. Manakala untuk kes yang kedua, apabila K sama dengan kosong, maka magnitudenya ialah kosong darab vektor A sama dengan kosong. Jadi arah tidak tertakrif. Manakala untuk sifat yang ketiga iaitu K kurang dari kosong ataupun nilai K tersebut negatif, maka magnitude ialah K darab dengan vektor A. Jadi arahnya adalah bertentangan dengan arah vektor A yang asal. Okay, jadi sebab perkali bagi vektor A tersebut adalah negatif. Jadi sebagai contoh untuk kes yang dengan K yang positif, sebagai contoh vektor A 2 unit menghala ke arah kanan dengan K sama dengan 4, maka ia bermaksud vektor A tersebut diulang sebanyak 4 kali. Maka kita akan dapat satu vektor dengan panjangnya 8 unit iaitu vektor 4A. Seterusnya bagi contoh K sama dengan kosong iaitu vektor A 2 unit menghala ke kanan. Apabila didarabkan dengan kosong maka kita akan dapat satu vektor sifar iaitu simbolnya ialah sifar dan ada tilde di bawahnya. Maka ini dipanggil sebagai vektor sifar iaitu kosong unit. Dan arahnya tidak tertakrif. Jadi dia tiada arah di sini. Dan untuk kes yang ketiga untuk K kurang dari kosong atau negatif. Okey, sebagai contoh K sama dengan negatif 3, maka apa yang berlaku ialah magnitude vektor tersebut akan didarab sebanyak 3 kali tetapi arahnya bertentangan kerana terdapat simbol negatif. Jadi vektor A tersebut apabila didarabkan dengan negatif 3, maka dia akan dapat negatif 3A. Dengan magnitudenya 6 unit menghala ke kiri, iaitu bertentangan dengan vektor A yang asal. Seterusnya contoh 4. Rajah di sebelah menunjukkan sebuah heksagon sekata PQRSTU dengan vektor PQ sama dengan vektor M dan vektor QR sama dengan vektor N. Ungkapkan dalam sebutan M dan atau vektor N. Jadi kita perlu cari 4 vektor di sini iaitu soalan A vektor TS, B vektor TU, C vektor PS dan D vektor RU. Okey, kita lihat di sini ialah sebuah heksagon sekata dengan panjang sisinya yang sama. Okey, terdapat beberapa sisi yang selari di situ. Penyelesaian untuk soalan A iaitu vektor TS. Jika kita lihat di sini vektor TS iaitu di atas satu vektor yang mengufuk dari titik T ke S. Jadi vektor TS adalah selari dengan vektor PQ ataupun vektor M. Jadi untuk kita ungkapkan dalam sebutan M ataupun N, jadi kita perlu hubungkan antara vektor tersebut iaitu vektor TS sama dengan vektor M. Iaitu sama vektor TS sama dengan vektor M ataupun vektor PQ. Jadi magnitudenya sama dan arahnya juga sama. Seterusnya untuk soalan B vektor TU. Okey, jika kita lihat di sini vektor TU, vektor tersebut adalah selari dengan vektor QR ataupun vektor N tetapi berlawanan arah. Jadi bila kita lihat di sini, vektor TU sama dengan negatif vektor QR. Kenapa ada tanda negatif? Maksudnya ia berlawanan arah daripada vektor yang asal.
maka vektor TU sama dengan negatif vektor N. Magnitudnya sama tetapi arahnya bertentangan. Seterusnya soalan C, vektor PS. Okay, kita lihat di sini vektor PS dengan magnitudnya 2 kali ganda daripada vektor N ataupun vektor QR. Jadi kita lihat di sini vektor PS sama dengan 2 darab vektor QR. Maka vektor PS sama dengan 2 vektor N. Okay, jadi kalau kita lihat di sini, kita boleh lihat dia adalah 2 kali ganda daripada vektor N. Maka magnitudnya ialah 2 kali ganda dan arahnya juga sama. Untuk soalan D, vektor RU. Okay, jika kita lihat di sini, vektor RU menghala ke arah kiri, okay, dengan magnitud yang 2 kali ganda daripada vektor PQ tadi, tetapi berlawanan arah. Jadi vektor RU sama dengan negatif 2 vektor PQ. Maka vektor RU sama dengan negatif 2 vektor M. Magnitudnya adalah 2 kali ganda tetapi arahnya bertentangan daripada vektor asal iaitu vektor M. Jadi dua vektor, vektor A dan vektor B dikenali sebagai vektor sama jika dan hanya jika kedua-dua vektor itu mempunyai magnitud dan arah yang sama. Ini adalah takrifan bagi vektor sama. Seterusnya contoh 5, rajah di sebelah menunjukkan segitiga ABC. Garis lurus BK bersilang dengan garis lurus AM pada titik L. Diberi bahawa nisbah AC kepada AK sama dengan 2 kepada 1. Nisbah BM kepada MC sama dengan 3 kepada 2. Vektor AC sama dengan 4 vektor X dan vektor CM sama dengan 3 vektor Y. Jadi kita lihat di sebelah kanan terdapat satu segitiga ABC. Soalan A, ungkapkan dalam sebutan X dan atau Y bagi vektor AK dan vektor BC. Soalan B, diberi magnitud vektor X sama dengan 3 unit dan magnitud vektor Y sama dengan 2 unit. Hitung magnitud bagi vektor AK dan magnitud bagi vektor BC. Okey, pertama sekali kita kenal pasti dahulu maklumat yang kita ada dengan semua hubungan yang telah diberi. Okey, jadi untuk panjang AC kepada AK iaitu 2 kepada 1 dan diberi vektor AC sama dengan 4 vektor X. Seterusnya untuk maklumat yang kedua, BM kepada MC iaitu 3 kepada 2 dengan vektor CM sama dengan 3 vektor Y. Jadi vektor CM yang menghala ke atas, jika kita lihat pada rajah tersebut, vektor CM ialah 3 vektor Y. Jadi untuk soalan A, vektor AK, jadi kita lihat di situ apakah hubungan antara AK dan AC. Okay, AC per AK sama dengan 2 per 1. Okay, asalnya dalam bentuk nisbah, jadi kita tukarkan dalam bentuk pecahan. Dan kita boleh susun semula menjadi vektor AK sama dengan vektor AC per 2. Okay, jadi kita boleh susunkan semula. Maka kita gantikan dengan vektor tersebut. Vektor AK sama dengan 4 vektor X per 2. Maka vektor AK sama dengan 2 vektor X. Jadi bila kita lihat di sini, vektor AK sebenarnya adalah separuh daripada vektor AC. Okay, jika AC sama dengan 4X, maka AK ialah 2X. Okay, seterusnya soalan 2, vektor BC. Okay, lihat di sini vektor BC, okay, menghala ke bawah. Dengan hubungan yang kita dah ada tadi, okay, BC per MC sama dengan 5 per 2. Kita susun semula. Maka vektor BC sama dengan 5 per 2 vektor MC. Okay, kenapa saya merahkan di sini? Kerana vektor tersebut berlawanan arah. Okay, maklumat yang diberi ialah vektor CM ialah 3Y. Vektor CM yang menghala dari C ke M iaitu 3Y. Tetapi vektor MC maksudnya ke bawah, jadi kita perlu lawankan tanda. Okay, jadi vektor BC sama dengan 5 per 2 darab negatif CM. Vektor BC sama dengan 5 per 2 darab dengan negatif 3 vektor Y. Maka vektor BC sama dengan negatif 15 per 2 vektor Y. Seterusnya soalan B1. Magnitud bagi vektor AK. Kita telah tentukan tadi vektor AK sama dengan 2X. Jadi untuk menentukan magnitud, jadi kita boleh pecahkan. Kita boleh asingkan perkalinya iaitu K tadi iaitu 2. Darab dengan magnitud bagi vektor X. Telah diberi tadi, magnitud bagi vektor X ialah 3 unit. Maka kita darabkan sahaja 2 darab 3, maka kita akan dapat 6 unit.
Untuk B2, vektor BC sama dengan modulus negatif 15 per 2 vektor Y. Jadi modulus ni menunjukkan magnitude, maka kita boleh pecahkan, kita asingkan 15 per 2 darab dengan magnitude bagi vektor Y. Okay. Sebenarnya untuk magnitude, kita boleh abaikan tanda negatif tersebut. Jadi untuk modulus negatif vektor Y adalah sama dengan modulus vektor Y ataupun magnitude vektor Y. Jadi magnitude bagi BC sama dengan 15 per 2 darab 2, iaitu 15 unit. Ingat ya, untuk magnitude kita hanya perlukan jaraknya sahaja ataupun panjang vektor tersebut. Jadi kita boleh abaikan simbol negatif ataupun arahnya. Seterusnya 8.1.4 membuat dan mengesahkan konjektur tentang vektor selari. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan vektor selari? Dua vektor A adalah selari dengan vektor lain, vektor B, jika dan hanya jika vektor A sama dengan K darab vektor B dengan keadaan K ialah pemalar. Jadi sekarang ni kita lihat vektor A sama dengan vektor B tetapi terdapat satu pemalar ataupun pekali pada vektor B tersebut. Jadi sebenarnya kita nak dapatkan satu gandaan. Apakah hubungan antara A dan B? Itu dipanggil sebagai vektor selari. K itu boleh sahaja dalam bentuk nombor bulat ataupun pecahan ataupun nombor negatif, kerana ia hanya menunjukkan berapa kali ganda. Sebagai contoh, vektor A, B sebagai rujukan vektor kita, iaitu 6 unit menghala ke arah timur. Okay, sebab kita lihat ada mata angin di sini. Jadi vektor A, B 6 unit menghala ke timur. Jadi apabila kita lihat vektor NM, okay, dari N ke M sama juga 6 unit tetapi dia menghala ke arah barat, maka vektor MN selari dengan vektor AB walaupun arahnya bertentangan, iaitu vektor NM sama dengan negatif vektor AB. Jadi kita lihat di sini NM menghala ke arah barat tetapi vektor AB menghala ke arah timur. Jadi kita letakkan simbol negatif. Jadi vektor VW, okay, dengan magnitudenya 12 unit. Jadi kita boleh lihat di sini sebenarnya ialah 2 kali ganda daripada vektor AB. Jadi VW selari dengan vektor AB walaupun magnitudenya 2 kali ganda daripada vektor AB. Okay, oleh kerana dia selari, jadi kita lihat di sini pun kita dah tahu dah selari. Dan vektor VW mempunyai hubungan 2 kali ganda daripada vektor AB. 2 kali vektor AB akan menghasilkan vektor VW yang panjangnya 12 unit. Jadi maksudnya kita akan letakkan vektor AB ni sebanyak 2 kali, samalah panjangnya dengan magnitude VW tadi. Jadi vektor selari tidak semestinya sama magnitude. Okay, jadi kita dah lihat tadi yang bawah ni. Dan tidak semestinya sama arah. Ia boleh juga bertentangan arah seperti vektor MN dengan vektor AB tadi. Jadi untuk hubungan bagi vektor selari, vektor A sama dengan K vektor B, jika vektor A dan B adalah tidak selari, maka persamaan HA sama dengan KB tidak akan wujud. Okay, jadi maksudnya kalaulah dia tidak selari, maka HA sama dengan KB tidak akan wujud. Kecuali terdapat beberapa situasi persamaan ini boleh diterima. Situasi yang pertama, vektor A dan B ialah vektor sifar. Sebagai contoh, H darab vektor sifar sama dengan K vektor sifar. Maksudnya vektor sifar yang pertama di sebelah kiri ni adalah vektor A dan vektor sifar di sebelah kanan ialah vektor B. Maksudnya kedua-duanya vektor A dan vektor B adalah vektor sifar, maka persamaan ini boleh dikira sebagai wujud. Okay, boleh diterima persamaan ini. Untuk kes yang kedua, pekali bagi vektor A dan B ialah sifar. Okay, maksudnya pada bahagian depannya H dan K sama dengan kosong. Okay, maka persamaan HA sama dengan KB dikira sebagai wujud, boleh diterima. Dan secara amnya, jika vektor A dan vektor B tidak selari dan bukan sifar, HA sama dengan KB, di mana H dan K sama dengan kosong. Jadi untuk kes yang tidak selari dan bukan sifar, maksudnya ada nilai vektor ataupun panjang vektor tersebut. Jadi vektor AB tersebut mempunyai magnitude
dan mempunyai arah. Tetapi ia tidak selari. Maka H dan K nya adalah sifar. Sebagai contoh, vektor A dan vektor B. Kita lihat di sini memang tidak selari. Dan vektor tersebut wujud, iaitu vektor A mempunyai magnitude dan arah. Jadi ini adalah vektor yang tidak selari tetapi bukan sifar. Contoh 6, diberi vektor A dan vektor B adalah vektor selari dan berarah sama. Jika vektor A sama dengan 2 unit dan vektor B sama dengan 6 unit, ungkapkan B dalam sebutan A. Okey, jadi untuk magnitude bagi vektor B sama dengan 6 unit, maka kita akan pecahkan semula 3 darab 2 unit dan 2 unit tersebut adalah magnitude bagi vektor A. Maka vektor B sama dengan 3 kali vektor A. Jadi ini adalah hubungan bagi vektor selari antara vektor B dan vektor A. Jadi kalau kita lihat di sini, kita akan dapati bahawa vektor B tersebut panjangnya 3 kali ganda daripada vektor A. Vektor A lebih pendek daripada vektor B. Contoh 7, diberi vektor AB sama dengan vektor V dan vektor BC sama dengan 4 vektor V. Tunjukkan bahawa titik-titik A, B dan C adalah segaris. Jadi vektor AB sama dengan vektor V, vektor BC sama dengan 4 vektor V, vektor BC sama dengan 4 darab vektor AB. Jadi kalau kita lihat tadi, vektor V ni sebenarnya ialah AB. Jadi kita gantikan vektor V tersebut dengan vektor AB. Okey, vektor BC sama dengan 4 kali vektor AB. Ini adalah hubungan bagi vektor selari. Okey, jadi kita akan lihat apabila kita lakarkan tembiring garis berarah bagi vektor AB dan vektor BC. Jadi kita akan dapati vektor AB adalah vektor V, pendek. Manakala vektor BC adalah 4 kali ganda daripada AB tadi, iaitu 4 kali vektor V. Jadi kita lihat di sini, titik B adalah titik sepunya bagi vektor AB dan vektor BC. Maka titik-titik A, B dan C adalah segaris. Okey, jadi sebab B ni titik yang sama antara vektor A, B dan vektor BC. Seterusnya contoh 8. Vektor A dan vektor B adalah bukan sifar dan tidak selari. Diberi bahawa H tambah 3 vektor A sama dengan dalam kurungan K tolak 5 vektor B dengan keadaan H dan K adalah pemalar. Cari nilai bagi H dan K. Jadi ini adalah contoh soalan SPM tahun 2008 kertas 1. Pertama sekali kita tahu bahawa vektor A dan B adalah bukan sifar dan tidak selari. Jadi kita dah tahu tadi, kedua-dua vektor A dan B adalah bukan sifar dan tidak selari, maka perkali bagi vektor A dan vektor B sama dengan kosong. Jadi kita akan samakan perkali bagi vektor A dan vektor B dengan sifar ataupun kosong. Okey, jadi untuk soalan A, H tambah 3 sama dengan kosong, maka H sama dengan negatif 3. Dan bagi soalan B, K tolak 5 sama dengan kosong, maka K sama dengan 5. Jadi kita dah tamat untuk video bahagian yang pertama bagi tajuk vektor. Jadi kita akan jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.